Pulau Pinang dan seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan topik cari kerja atau cipta peluang kerja. Dan pastinya dua orang tetamu bersama saya pada pagi ini untuk kita membicarakan berkenaan ini, iaitu Encik Don Marzi Ahmad Syamsuddin, Pengurusi Pusat Pembangunan Kemahiran Perindustrian dan Keusahawanan Melaka MISDEK, dan juga Encik Haikal Syukri Jantan, Pengarah Eksekutif MISDEK. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, tajuk yang sangat menarik pada pagi ini untuk kita sampaikan khususnya kepada golongan belia di luar sana, cipta kerja ataupun cipta peluang kerja. Jadi bagaimana untuk permulaannya, mukadimahnya lah untuk kita kongsikan bagaimana para belia di luar sana perlu bijak menilai situasi semasa dan mereka perlu merebut peluang untuk mencari pekerjaan ataupun mencipta peluang pekerjaan berasaskan kemahiran-kemahiran yang mereka miliki, Tuan. Ya, sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak RTM Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya dan Cik Haikal mewakili MISDEK dalam rangka mempromosikan program-program yang kita ada dalam memperkatakan tentang mencari kerja ataupun mencipta peluang kerja. Okey, pada saya belia tidak boleh menunggu peluang kerana sekarang ni daripada segi penawaran program-program tu pada saya agak terhad. Sebagai contohnya di MISDEK kita ada dua kategori, iaitu di mana bagi yang mencari kerja kita ada menyediakan program train and placement ataupun di bawah kita namakan sebagai ECP, iaitu Expert Craftsmanship Program. Kita ada mekatronik, kita ada pneumatik dan kita ada satu lagi EMIS, iaitu Expert Mekatronik Information System, di mana program yang kita jalankan ni mengambil masa dalam lebih kurang 2 ke 3 bulan. Dan bagi pelajar yang ataupun graduan yang mengambil program ini, dia mempunyai ilmu nilai tambah dan selepas tamat program akan terus diserap masuk bidang pekerjaan. Okey, kelebihan program yang kita jalankan ini di mana penginapan, iuran pengajian, pengangkutan, makanan semua disediakan secara percuma. Seperti Tuan nyatakan tadi, melibatkan bagaimana kursus-kursus yang boleh meningkatkan lagi upskilling dan juga reskilling dalam kalangan graduan. Betul. Bagaimana ianya relevan untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana melalui kemahiran yang mereka miliki dengan nilai tambah yang ada dalam diri mereka berdasarkan program-program yang disertai ini dapat mencipta peluang pekerjaan. Kita frasa cipta peluang pekerjaan itu sangat sukar untuk kita definisikan, kita sampaikan kepada masyarakat luar sana. Okey, dia ada dua isu utama. Yang pertamanya, bagi pelajar-pelajar lepasan universiti, ada di antara pengajian yang dia dah belajar, kemudian apabila nak masuk ke dalam industri, dia tak match. Sebab tu bagi kita di MISDEK, apa yang kita lakukan ialah kita approach kepada industri itu sendiri. Kita tanyakan pada mereka apakah ilmu ataupun apakah perkara-perkara yang dia inginkan daripada graduan itu. Jadi dengan itu kita ciptakan program yang sesuai berdasarkan apa kehendak industri dan kita dapatkan pembiayaan. Selepas itu kita train pelajar dan serap masuk. Sebab kita tengok dengan kaedah itu lebih mudah. Okey. Dan sudah pastinya MISDEK antara agensi yang terlibat untuk meningkatkan kemahiran khususnya bagi golongan belia di luar sana. Jadi mungkin boleh perincikan lagi dari sudut kemahiran-kemahiran yang bakal mereka pelajari dan juga bagaimana ianya signifikan, relevan kepada pasaran semasa khususnya dalam dunia digitalisasi sekarang ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kita kepada pengacara majlis hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tahu TVET ini adalah satu nama yang sedang giat diperkatakan. So dari berbalik pada soalan yang diberi, adakah ini satu peluang, macam mana dia orang nak merebutkan peluang dan apa yang mereka perlu ada dalam membangunkan dalam dunia TVET. Kita melihat MISDEK mengambil peluang ini mencari ruang dan peluang untuk graduan-graduan yang keluar seperti yang dimaklumkan oleh pengurusi kami, yang mana graduan-graduan ini kita akan suitkan dengan industri demand atau pembinaan industri. Daripada itu, kita melihat ruang yang ada, kita mengambil peluang yang ada dan kita mengisi graduan-graduan yang ada untuk kepada peluang-peluang yang ada. So, ini adalah satu-satu cara lah yang kita lihat. Dan kita juga ada beberapa, selain daripada graduan, kita juga ada untuk lepasan SPM. Kalau lepasan SPM ini pun kita ada juga program-program yang mereka akan ceburi
yang mana mereka akan mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dan juga yang terbaru kita pun ada diploma kemahiran di bawah JPK. Ini adalah peluang-peluang yang mana lepasan SPM pun kami bagi peluang, lepasan graduan pun kami bagi peluang dan juga pekerjaan juga kita bagi peluang. Itu yang berbalik pada soalan yang diberi tadi lah. Cukup menarik lagi, relevan dengan situasi semasa sekarang inilah. Jadi Tuan, bagaimana untuk kita memperkasakan lagi, untuk kita menarik lebih ramai lagi minat para pelajar ini untuk menyertai bidang teknikal dan juga vocational ini, bidang kemahiran ini. Bagaimana untuk kita menepis stigma yang mungkin masih lagi wujud dalam segelintir masyarakat di luar sana bahawa bahagian teknikal ini merupakan pilihan kedua untuk melanjutkan pelajaran. Jadi bagaimana untuk kita meningkatkan semangat mereka ini supaya menceburi dalam bidang kemahiran ini, Tuan? Okey, di MISTEC itu sendiri, kita sebenarnya sedang menyokong tindakan yang dilakukan oleh pihak HDC, Halal Development Corporation, dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Di mana kita sekarang ni kita ada beberapa program baru yang seperti contoh hashtag. Hashtag ialah Halal Technical Expert, di mana kita gabungkan bidang teknikal dan halal. Sebab kalau kita tengok market halal sekarang ni sedang naik, dan baru-baru ni keluar di akhbar, di berita mengatakan Malaysia masih lagi mengekalkan kedudukan yang tinggi di kalangan 81 buah negara, dan peluang ni yang pada saya nampak kita tidak boleh pisahkan teknikal sahaja. Teknikal dan halal bergerak selari. Kerana sebab itu kita galakkan bagi graduan-graduan jangan terlalu stigma kepada satu perkara. Maksudnya kalau dah ada bidang teknikal, that's it. So why not upskill, ambil halal. Dan sebab apa? Bila dia ambil peluang pekerjaan tu, dia boleh datang 2 berbanding 1. Itu yang menarik memberi dia seolah serampang dua mata. Betul. Memberi kebaikan kepada golongan belia, khususnya para graduan di luar sana. Jadi di bawah MISDEC sendiri, mungkin kita boleh kongsikan apa antara kejayaan besar dalam melahirkan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran. Mungkin kita nak dekatkan dengan aspirasi negara untuk kita melahirkan lebih ramai lagi para graduan yang mempunyai bukan saja separuh mahir tapi mempunyai kemahiran yang tinggi yang boleh kita manfaatkan. Kalau di MISDEC kita melihat kejayaan, kita boleh ukur dengan pendapatan pekerjaan. So kalau kita di bawah SPM, di sijil Pendidikan Malaysia untuk SPM graduan, kita mengambil golongan-golongan yang mana dia tidak berjaya ataupun belum berjaya dalam SPM, dan golongan-golongan ini kita akan ambil, kita akan train dan dia akan belajar dan kita akan pastikan mereka bekerja. Antara kejayaan mereka adalah mereka dapat bekerja 100% daripada industri, dan the best thing is diorang boleh memilih industri mana yang diorang nak pergi. So dengan peluang yang ada ni, pelajar-pelajar yang mana keterciran ketika SPM, PMR, dia boleh merebut peluang-peluang yang ada. Untuk graduan-graduan yang lepasan daripada degree diploma, yang kita tahu graduan-graduan ni adalah graduan yang agak struggle untuk mencari tempat pekerjaan. So seperti yang dimaklumkan awal tadi, kita ada program Halal Hashtag. Itulah program yang sekarang sedang sedap untuk kita sertai, dan peluang pekerjaan yang sangat baik. Dan kita juga ada IMIS, kita juga ada ACP Expert Craftsman Program. Ini program ni lah bukan program yang biasa. Program ni jika mereka sertai, dia akan mendapat satu sertifikat daripada HWK Jerman untuk mereka terus dapat pekerjaan di industri-industri dalam bidang yang disepatutnya. So antara kejayaan-kejayaan lain yang kita telah buat baru-baru ni, kita ada pergi ke World Halal Business Conference di Melbourne, yang mana kita telah pergi bersama dengan HDC, dan di situ kita tengah membuat satu jalinan usaha yang mana kami sedang usaha untuk menghantar beberapa packs graduan 200 pelajar untuk diletakkan di sana dan dikerjakan di Melbourne. So usaha ini juga adalah antara usaha utama yang kami punya pengurusi hasratkan, dan kami sedang menggerakkan usaha ini dengan banyak sokongan daripada orang lain lah. Itu yang antara kejayaan-kejayaan, dan soon akan jadi lebih banyak lagi kerjaan yang kita tengah buat, insya-Allah. Sebenarnya bercerita tentang program Australia tadi, kita sebenarnya bergerak pun di bawah pelan strategik yang telah disusun oleh kerajaan di Melaka, iaitu kita namakan sebagai Pelan Strategik Melaka-Ku Maju Jaya 2035, di bawah flagship pendidikan global dan juga negeri keusahawanan.
Okey, sebab itu yang kita sekarang ni dalam satu proses untuk bergerak ke arah global di mana pelajar-pelajar yang belajar di MISDEC selepas ni akan berpeluang bekerja di Australia. Wow. Di dalam bidang halal. Sebab yang ini kita masih lagi dalam perbincangan dengan pihak HDC dan juga ICCB. InsyaAllah akan kita usahakan dalam masa terdekat ni. Okey, yang keduanya berbalik pada tajuk kita tadi, cari kerja atau cipta peluang kerja. Yang cipta peluang kerja tu kita belum bincangkan. Tapi itu merupakan lagi satu kejayaan yang telah MISDEC jalankan, iaitu pada 31 bulan Oktober. Kita baru saja ada mengeluarkan lebih kurang 145 graduan yang telah menjalani program perniagaan, dari mana kita ada 4 program, iaitu online business dan marketing, yang entrepreneurship. Kemudian kita ada transform business into e-commerce, dan yang satu lagi adalah printing production business. Okey, keempat program yang kita jalankan ni sebenarnya ialah dalam tempoh 14 hari kita akan mengajar mereka bagaimana untuk memulakan perniagaan atas program yang mereka minat ni, bagaimana memulakan perniagaan. Seperti saya sebutkan tadi, program ni semua ditanggung oleh pihak kerajaan, dan kebaikannya selepas tamat daripada program ini, kerajaan negeri telah bermurah hati menyumbang sebanyak RM2,000 one off sebagai modal pemula perniagaan startup sebagai startup. Dan target kita ada lagi pengambilan pada bulan Disember dia. Jadi diharap para graduan boleh ke laman rasmi MISDEC di Facebook dan boleh tengok iklan yang kita sertakan sekiranya berminat. Betul, dan program-program yang ditawarkan khususnya di bawah MISDEC sendiri. Tadi saya sangat tertarik dengan pernyataan bagaimana kolaborasi di peringkat global untuk kita memperkasa, mendaya upayakan lagi graduan-graduan kita ini. Jadi apa antara hala tuju ataupun perancangan untuk masa akan datang, 10 tahun akan datang untuk MISDEC sendiri? Kita melihat MISDEC akan pergi lebih jauh. So sekarang ni kami sedang membuat satu kaji selidik ataupun research macam mana kami nak menaik lebih ramai belia untuk sertai program-program kami. Seperti yang dimaklumkan tadi, 4 program itu adalah program yang terbaik, yang ada demand yang sangat baik dan pengeluaran yang baik, dapat sokongan daripada kerajaan negeri yang sangat baik. So antara program-program baru 10 tahun yang akan datang, kami akan memperkasakan halal, dunia halal, sebab dunia halal ni memang tidak pernah akan habis. Betul. Dan kita dah pergi ke arah global dan sepatutnya kita akan pergi lebih jauh dan lebih banyak lagi negara-negara target. So 10 tahun akan datang juga kita juga tak nak terlepas dengan pembangunan IoT ataupun kita punya Internet of Technical kita, digitalization juga. Baru-baru ni kita ada pergi buat lawatan a few tempat dan kita melihat perkara-perkara itu perlu ditambah baik di MISDEC dan kita akan cuba improvekan ke arah lebih baik. Digitalization sangat penting ketika dan saat ini. Dan digitalization juga diguna pakai oleh banyak industri. Kalau hari ini kalau tengok nama kita daripada HRD Corp. HRD Corp ni salah satu juga yang memberi sumbangan besar kepada MISDEC, yang membantu banyak MISDEC dalam pembangunan MISDEC. Ini juga yang patut kita beri perhatian sebab industri juga adalah demand. So kita 10 tahun akan datang bukan mana kita boleh menghasilkan graduan ataupun pelatih yang cemerlang, gemilang. Kita juga boleh menghasilkan graduan yang gemilang, cemerlang dan berterampil dalam pekerjaan. Sebab untuk mencari graduan-graduan yang terampil tu, itulah tanggungjawab kami untuk menghasilkan dia. Untuk add value, tambah nilai untuk diri mereka sendiri. Itulah 10 tahun akan datang, MISDEC satu hari nanti akan menjadi satu nama yang besar. Kita berhasrat dan kita berhajat dan kita sentiasa berdoa dengan sokongan-dokongan daripada semua pihak, especially daripada kita punya graduan, kita punya alumni. So kita melihat perkembangan dari perkembangan dengan perancangan-perancangan setiap tahun yang kami laksanakan, kita akan berkembang lebih maju insya-Allah. Insya-Allah. Tuan, mungkin secara ringkas sebagai kesimpulannya, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada para graduan di luar sana yang masih lagi mencari peluang untuk melanjutkan pengajian ataupun untuk mereka mencipta peluang pekerjaan pada ketika ini, Tuan. Yang penting pada saya, don't wait. Macam saya kata tadi, don't wait, chase greatness. Kejar kejayaan. Sebab antara kalau kita hanya mengharapkan daripada contohlah kan, graduan kata tak ada kerja sekarang ni, kemudian mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan kan. Kerajaan dah cuba mengeluarkan seperti bantuan penjana kerjaya, kemudian daripada skim prihatin dan sebagainya kan. Tapi itu saya katakan tadi, perkara ni tak berpanjangan. Semuanya kebanyakan one off.
Dan juga macam saya sebutkan tadi, program-program yang kita jalankan di MISDEC ni pun bukan satu program jangka panjang. Sebab kita berdasarkan kepada dana, kita berdasarkan kepada permintaan. Satu masa nanti macam contoh tadi saya kata program placement, train dan placement tu, kita pun bergantung juga kepada industri tersebut. Kalau pekerja mereka dah cukup, dia akan stop. Jadi itu saya kata tadi, don't wait, kejar peluang. Betul tu. Ya. Jangan tunggu. Jangan kita tunggu. cari peluang sendiri. Kita cipta peluang sendiri. Betul. Dalam kita menilai bagaimana situasi pasaran semasa dan juga permintaan peluang pekerjaan pada masa kini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Encik Don Marzi Ahmad Syamsuddin dan juga Encik Haikal Syukri Jantan, wakil daripada MISDEC sendiri, untuk kita berbicara berkenaan cari kerja ataupun cipta peluang kerja. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik penonton, sekarang ini kita akan terus